Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Omar bin Ismail, nombor metrik A170394. Dalam video ini, saya akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Tokoh Dakwah Tuan Guru Harun Din. Kertas kerja ini merupakan tugasan yang diberikan oleh Dr. Ahmad Irbak bin Mokhtar untuk subjek PPPM 3123 Gerakan Dakwah Masa Kini. Kita masuk ke dalam kandungan yang ada di dalam kertas kerja ini. Yang pertama ialah pendahuluan. Yang kedua, biografi Tuan Guru Harun Din. Yang ketiga, latar belakang pendidikan Tuan Guru Harun Din. Sejarah kerjaya Tuan Guru Harun Din, penglibatan beliau dalam dakwah di Malaysia dan sumbangan Tuan Guru Harun Din, dan yang akhir sekali ialah kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Definisi dakwah ialah mengajak manusia untuk membuat kebaikan dan petunjuk Allah SWT serta menyuruh membuat ma'ruf yakni kebaikan dan melarang melakukan kemungkaran yakni kejahatan supaya memperoleh kejayaan di dunia maupun di akhirat. Dakwah merupakan satu proses yang mengajak dan memimpin manusia ke jalan Allah SWT oleh para pendakwah dengan tujuan akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ramai tokoh-tokoh dakwah yang menjadi ikutan masyarakat dan menjadi tempat rujukan untuk masyarakat mendapatkan kefahaman berkenaan agama Islam, sama ada masyarakat Muslim dan bukan Muslim. Antaranya di Malaysia ialah Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din yang memberi impak yang besar kepada perkembangan dakwah di Malaysia dan menjadi rujukan kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita masuk yang kedua, iaitu biografi Tuan Guru Harun Din. Nama penuh beliau ialah Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Din dan dilahirkan pada hari Ahad bersamaan tarikh 18 Ogos 1941 di kampung beliau yakni Kampung Bohor Bali, Kangar Perlis. Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din dibesarkan dalam kalangan keluarga yang kuat mengamalkan ajaran Islam. Beliau telah mendirikan rumah tangga bersama Datin Khadijah binti Mat Saleh ketika berumur 25 tahun dan dikurniakan oleh Allah SWT 5 orang cahaya mata. Kepribadian ayah beliau yang tegas dalam mendidik anak-anak telah membentuk sikap beliau yang amat mementingkan ilmu agama, manakala kepribadian ibunya yang memiliki sifat keibuan yang sempurna juga telah berjaya mendidik dan membentuk Tuan Guru Harun Din serta adik-beradiknya secara berhikmah. Negara Malaysia kehilangan tokoh besar ini dalam dunia dakwah apabila Tuan Guru Harun Din meninggal dunia pada 16 September 2016 di San Francisco, California, Amerika Syarikat. Kita masuk kepada latar belakang pendidikan Tuan Guru Harun Din di peringkat sekolah rendah. Ketika Tuan Guru Harun Din berumur 7 tahun, beliau telah dihantar oleh ayahnya untuk belajar di sekolah aliran pondok yang bernama Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniyah Bohor Bali yang merupakan sekolah pondok. Beliau merupakan seorang murid yang amat mementingkan pendidikan sepenuhnya. Oleh kerana itu, beliau mengambil keputusan untuk tinggal di pondok walaupun rumahnya tidak jauh daripada sekolah berkenaan. Kesungguhan serta keazaman Tuan Guru Harun Din dalam mempelajari bidang Al-Quran menyebabkan beliau sentiasa mengambil inisiatif untuk terus mengembangkan ilmu bahasa Arab agar memudahkan beliau memahami teks-teks dalam bahasa Arab. Jadi pengetahuan yang tinggi dalam bahasa Arab membolehkan Tuan Guru Harun Din membaca dan mengkaji segala kitab-kitab serta sumber-sumber yang muktabar dalam bahasa Arab dari pelbagai cabang ilmu seperti akidah, fiqh, muamalah Islam, siasah Islam, perubatan Islam dan pelbagai lagi cabang ilmu. Peringkat sekolah menengah, Tuan Guru Harun Din telah menyambung pengajian beliau di Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Bermula dari sekolah menengah, beliau telah menunjukkan bakat serta potensi beliau dalam bidang akademik dan sifat kepimpinan. Bakat kepimpinan beliau terselah apabila beliau dilantik menjadi ketua pelajar di sekolah menengah. Perwatakan beliau yang tegas serta kepribadian beliau yang baik telah diakui oleh para pelajar dan guru di sekolah berkenaan.
Beliau dikenali sebagai murid yang baik, cerdik serta tekun dalam pembelajaran dan sentiasa tersenarai dalam kategori pelajar terbaik di sekolah tersebut. Di peringkat pengajian tinggi pada tahun 1962 sehingga 1965, beliau telah melanjutkan pengajian di Kolej Islam Malaya setelah pengajian sekolah menengah. Beliau merupakan pelajar yang terbaik sehingga berjaya memperolehi sijil tertinggi kolej. Oleh kerana beliau merupakan pelajar yang terbaik di Kolej Islam Malaya, beliau telah mendapat hadiah beasiswa persekutuan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana di Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau mengambil 2 tahap pendidikan akademik sekaligus, iaitu ijazah sarjana syariah dari Universiti Al-Azhar dan diploma pendidikan daripada Universiti Ain Syam. Pada tahun 1972, Tuan Guru Harundin telah kembali ke Mesir untuk melanjutkan pengajian dalam bidang Doktor Falsafah di Universiti Dar al-Ulum. Beliau berjaya memperoleh gelaran Doktor Falsafah selepas 2 tahun melanjutkan pengajian. Sejarah kerjaya Tuan Guru Harundin. Permulaan kerjaya beliau ialah sebagai guru, penceramah dan pensyarah sambilan. Beliau telah berkhidmat sebagai guru agama di Sekolah Abdullah Munshi, Pulau Pinang. Beliau semenjak bergelar guru ini, beliau telah aktif untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat umum dengan permintaan daripada pihak-pihak pengurusan masjid serta surau setempat. Sekolah tempat beliau mengajar juga menganjurkan kelas pengajian agama bagi guru-guru dan kelas-kelas ini dikelolai oleh Tuan Guru Harundin. Beliau juga merupakan seorang pensyarah sambilan untuk kursus-kursus pendidikan guru agama seluruh Malaysia yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran di Maktab Perguruan Teknik Pulau Pinang. Yang kedua ialah kerjaya beliau sebagai pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Beliau ditawarkan sebagai pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1975 sehinggalah tahun 1976. Sepanjang beliau bergelar pensyarah UKM ini, beliau telah menjawat jawatan Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam. Beliau juga dianugerahkan pangkat Profesor Madya dan seterusnya Profesor Penuh sejak tahun 1986 sehinggalah beliau bersara. Sepanjang kerjaya beliau sebagai pensyarah Fakulti Pengajian Islam ini, pelbagai buku serta karya-karya ilmiah yang berjaya beliau hasilkan sebagai rujukan masyarakat, terutamanya masyarakat Islam. Seterusnya, kerjaya beliau dalam bidang profesional. Beliau merupakan ahli Majlis Penasihat Syariah CIMB Bank, ahli Majlis Penasihat Bank Negara Malaysia, ahli Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor, Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah Bank Pembangunan dan merupakan ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis serta ahli Majlis Penasihat Muamalah Financial Consulting. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa Tuan Guru Harundin memainkan peranan yang penting dalam memastikan kepatuhan beragama dalam kehidupan masyarakat di negara ini. Seterusnya kita masuk dalam penglibatan Tuan Guru Harundin dalam dakwah di Malaysia. Yang pertama ialah penglibatan beliau bersama Parti Islam Se-Malaysia PAS. Parti Islam Se-Malaysia merupakan sebuah parti politik yang berteraskan perjuangan Islam dan merupakan wadah politik bagi pejuang agama Islam yang hendak menerapkan kefahaman Islam dalam masyarakat di Malaysia serta dalam pemerintahan negara Malaysia. Beliau telah memulakan penglibatan beliau sebagai ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat sejak tahun 1970-an. Beliau juga pernah dilantik sebagai Ketua Penerangan PAS Pusat dan dilantik sebagai ahli Majlis Syura Ulama PAS. Tuan Guru Harundin juga pernah memegang jawatan sebagai Timbalan Mursyidul Am dan seterusnya menjadi Mursyidul Am PAS bagi menggantikan Tuan Guru Nik Aziz. Penglibatan yang kedua ialah beliau sebagai pengasas Persatuan Kebajikan dan Penggubatan Islam Darusshifa. Idea awal penubuhan persatuan ini diilhamkan oleh Tuan Guru Harundin disebabkan keterlibatan beliau dalam bidang perubatan Islam yang menggunakan doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran,
hadis serta selawat. Beliau telah terdedah dengan ilmu pengobatan Islam sejak dari beliau kecil sehinggalah dewasa. Beliau juga merupakan seorang yang mempunyai ilmu dalam bidang pengobatan Islam dan menjadi tumpuan masyarakat setempat dalam mendapatkan rawatan. Darul Syifa terletak di bawah pentadbiran Persatuan Kebajikan dan Pengobatan Islam yang merupakan persatuan pengamal perubatan Islam yang terkenal di negara Malaysia. Seterusnya, sumbangan Tuan Guru Harudin. Sumbangan yang pertama ialah menyampaikan seruan agar mengamalkan kandungan Al-Quran. Tuan Guru Harudin sering menyampaikan agar tidak meninggalkan Al-Quran dan hadis. Tuan Guru Harudin juga menyeru umat Islam di Malaysia agar berpegang kepada Al-Quran dan hadis serta berpegang kepada agama Islam kerana agama Islam merupakan gaya hidup yang sebenar dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga sering menggunakan ayat Al-Quran dan hadis kerana dua perkara ini merupakan sumber teratas yang disepakati oleh para ulama. Sumbangan yang kedua ialah beliau telah menghasilkan bahan ilmiah untuk rujukan masyarakat. Sepanjang penglibatan beliau dalam bidang akademik, Tuan Guru Harudin telah menghasilkan banyak karya ilmiah yang bermanfaat dan menjadi rujukan kepada masyarakat Islam di Malaysia. Beliau juga menghasilkan karya-karya mengenai perubatan Islam yang berhubung dengan konsep Al-Quran dan hadis. Tuan Guru Harudin juga menyelitkan banyak ilmu pengetahuan untuk menyedarkan masyarakat bahawa Al-Quran merupakan sumber kepada kesembuhan sama ada jasmani atau rohani bagi umat Islam. Pengobatan serta rawatan secara Islam ini merupakan ikhtiar yang dilakukan oleh manusia, manakala yang menyembuhkan segala penyakit ini ialah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Selain berkhidmat, beliau juga telah berkhidmat dalam gerakan Islam dan memberi sumbangan untuk kepentingan negara. Yang pertama, PAS merupakan sebuah gerakan Islam yang mempunyai kesedaran Islam yang bertujuan membina negara melalui Al-Quran dan hadis. Tuan Guru Harudin pernah menjadi Ketua Penerangan PAS Pusat, Timbalan Mursyidul Am PAS dan seterusnya menjadi Mursyidul Am PAS. Beliau merupakan seorang pemimpin yang tegas serta berwawasan dalam membentuk sebuah parti Islam yang dikenali oleh rakyat Malaysia. Sumbangan beliau untuk kepentingan negara ialah beliau telah dilantik oleh kerajaan sebagai Ahli Majlis Syariah Bank Negara Malaysia dan Ketua Kluster Dakwah Majlis Perundingan Islam Kebangsaan. Oleh itu, beliau dapat menyumbangkan ilmu serta pengetahuan beliau dalam bidang agama untuk kepentingan negara. Buah fikiran beliau sering dipakai sebagai rujukan dalam pentadbiran dan perundangan negara, terutamanya bab syariah seperti hukum hudud. Kesimpulannya, Tuan Guru Harudin merupakan antara tokoh dakwah yang amat dikenali oleh masyarakat Malaysia. Beliau merupakan seorang tokoh ulama Malaysia yang mempunyai latar belakang pengajian yang kukuh dan rekod sumbangan yang tinggi terhadap agama, masyarakat dan negara. Diharapkan lebih ramai lagi golongan muda negara ini yang akan mengikuti jejak langkah Tuan Guru Harudin dalam menuntut ilmu, selain bersama-sama dalam memastikan pembangunan negara berteraskan Islam yang sebenar. Dan terakhir sekali, kesungguhan Tuan Guru Harudin dalam menuntut ilmu sepatutnya dicontohi oleh generasi akan datang di negara Malaysia. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.